Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita. Cadangan bagi mewujudkan satu pangkalan data yang komprehensif telah dipersetujui oleh Majlis Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Kebangsaan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan memberitahu pangkalan data yang komprehensif yang menggabungkan semua agensi adalah penting dan perlu dalam menjayakan mekanisme pelaksanaan program dan pemberian bantuan. Memang banyak agensi dia mempunyai data-data mereka sendiri, tapi kita perlukan satu pangkalan data yang komprehensif yang menggabungkan semua agensi, termasuklah dari segi pendaftaran syarikat-syarikat. Ini penting kerana kita nak mengetahui apakah program dapat kita laksanakan secara bersepadu dan supaya tidak ada berlaku pertindihan dan kita menepati sasaran yang mana perlu dibantu, yang mana perlu diberi keutamaan. Peringkat nasional kita harus mempunyai data ini untuk dikongsi bersama semua agensi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mesyuarat Majlis Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Kebangsaan di Bangunan Parlimen Kuala Lumpur pada Khamis. Mesyuarat berkenaan telah dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menjelas lanjut, beliau juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak berkata, turut dipersetujui ialah mengenai cadangan mewujudkan satu jawatankuasa koordinasi semua agensi di peringkat Sarawak. Untuk kita memastikan bahawa agensi-agensi yang terlibat untuk memastikan pembangunan dari segi perusahaan kecil dan sederhana, pembangunan keusahawan akan dapat diselaras, dikoordinasikan di antara satu dengan yang lain. Dan ini telah pun kita wujudkan satu jawatan kuasa koordinasi semua agensi di Sarawak, dan ianya telah pun dipersetujui supaya pendekatan ini diterima pakai di peringkat nasional juga. Berita seterusnya, Sarawak bakal melakukan penampilan sulung dengan pavilion tersendiri dalam IMEX di Frankfurt, Jerman dari 23 hingga 25 Mei tahun ini. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pavilion tersebut diwujudkan menerusi Business Event Sarawak dan akan berada di tapak pameran IMEX yang merupakan salah satu daripada pameran acara perniagaan terkemuka dunia. Jelasnya, kehadiran Sarawak pada pameran IMEX Frankfurt pada tahun ini dijangka mengukuhkan kedudukan dalam pasaran acara perniagaan global dan memberikan tumpuan kepada perkara utama seperti strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030. About Sarawak post-COVID development strategy. As you know, PCDS or post-COVID development strategy is a pivotal point for our state to achieve economic prosperity, social inclusion and environmental sustainability by the year 2030. During our 3-day exhibition at IMEX, we shall be highlighting the 6 economic sectors and 7 enablers sectors targeted for growth by the Sarawak government. Beliau berkata demikian dalam sidang media Sarawak Pavilion IMEX Frankfurt 2023 di Kuching pada Khamis. Datuk Seri Abdul Karim menambah, mulai tahun ini Pavilion Sarawak akan menjadi acara tahunan di IMEX Frankfurt dan berharap Sarawak akan menjadi destinasi pilihan untuk acara perniagaan. For several years, Sarawak consistently sent a delegation to IMEX as a proactive effort to connect with our global friends and partners. But this year we have decided to be on the other side of the fence and join the show floor to strengthen the state's presence in the global business events market and position ourselves as an international destination for legacy, thought, leadership and innovation.
Since IMEC Frankfurt is the annual meeting point for business events, 3,000 decision makers and global sector leaders are expected to attend the show. Laporan berikutnya, sebanyak 86,095 akaun Endowment Fund Sarawak EFS telah dibuka dari tahun 2019 sehingga Februari lepas yang melibatkan peruntukan sebanyak 86.09 juta ringgit. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, EFS merupakan antara inisiatif Kerajaan Sarawak dengan pemberian sebanyak RM1,000 dalam bentuk simpanan amanah kepada setiap kelahiran anak Sarawak bermula pada tahun 2019. Endowment Fund Sarawak bertujuan untuk membantu anak-anak Sarawak sebagai persediaan bagi melanjutkan pelajaran ke pengajian yang tinggi, ataupun sekiranya anak itu tidak mahu lagi melanjutkan pelajaran selepas mencapai umur 18 tahun, Endowment Fund ini boleh digunakan untuk memulakan karya sebagai modal kecil perniagaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media mesyuarat jawatankuasa EFS Bilangan 1 2023 di Kuching pada Khamis. Pada masa yang sama, beliau memaklumkan permohonan EFS boleh dilakukan secara manual di semua 52 cawangan Jabatan Pendaftaran Negara di negeri ini. Beralih ke paparan berikutnya, isteri kepada Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tok Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib menghadiri program sumbangan ikhlas Mak Sak Sarawak di Astana Negeri pada Khamis. Turut hadir menyerikan program tersebut ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak merangkap Yang di-Pertua Mak Sak Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dan isterinya yang juga pengurusi Mak Sak Wanita Sarawak, Datin Amar Baduyah Bujang, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancang Ekonomi dan Pembangunan, Datu Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Peguam Besar Negeri Sarawak, Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid serta tetamu jemputan lain. Sementara itu, Tok Puan Datuk Patinggi Ragat dan Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki turut menghulurkan sumbangan ikhlas kepada 48 orang murid daripada keluarga golongan B40 dari sekolah rendah di kawasan Petrajaya Kuching. Program ini merupakan aktiviti kebajikan tahunan Biro Kebajikan Esko Mak Sak Wanita Sarawak dalam bulan Ramadan bersama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Murid-murid tersebut adalah dari Sekolah Kebangsaan SK Astana, SK Bako, SK Semariang, SK Buntal, SK Encik Buyong, SK Gersik, SK Jita, SK Gobel, SK Kampung Senari, SK Madrasah Datuk Haji Abdul Karim Hassan, SK Matu Baru dan SK Muara Tebas. Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Pengajian Islam Mahat Darul Falah mengagihkan sumbangan raya kepada 35 penerima golongan B40 serta klien AADK. Pengagihan sumbangan itu telah disempurnakan oleh isteri kepada Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Tujuan program tersebut adalah untuk mengeratkan silaturahim dan menyemai rasa prihatin serta berkongsi rezeki di bulan Ramadan bersama pihak Sabati. Selain itu, ia juga bagi meringankan beban klien AADK yang kurang berkemampuan untuk membuat persiapan menyambut perayaan selain meningkatkan keyakinan klien untuk merasai mereka sentiasa disayangi melalui sokongan sosial dalam proses pemulihan. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama telah membuka 2 lokasi Bazar Ramadan Fama di Sarawak dengan pelibatan usahawan seramai 102 orang. 2 lokasi bazar ini iaitu Bazar Ramadan Madani Medan Niaga Satok dan Bazar Ramadan Pasar Tani Kekal Permai Sibu telah memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan pelbagai juadah untuk berbuka puasa. Menariknya, di Bazar Ramadan Madani Medan Niaga Satok Fama turut mengadakan jualan promosi produk makanan dan mengagihkan bubur pedas kepada pengunjung. Program kolaborasi bersama Agrobazar Online, jualan combo madani dan jualan telur itu telah dirasmikan oleh Pengarah Fama Negeri Sarawak Ramli Matsani pada Khamis.
Untuk rekod Bazar Ramadan Madani Medan Niaga 1 telah memasuki tahun ke-9 penganjurannya sejak diperkenalkan pada 2012 oleh Fama Negeri Sarawak. Sementara itu, Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Saintek Kampus Lundu menjalin kerjasama dengan Kolej Sidma Sarawak dan Sedidik bagi mengadakan program gotong royong memasak dan mengagikan bubur lambuk di Town Square Lundu pada Khamis. Inisiatif tanggungjawab sosial korporat ketiga-tiga pusat pendidikan itu bertujuan mengeratkan silaturahim dengan masyarakat setempat sambil berkongsi rezeki sebenar bulan Ramadan. Program edaran bubur lambuk ini telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Azizul Anwar Adenan, disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang. Sebanyak 600 bekas bubur lambuk telah diedarkan kepada orang ramai sekitar Pasar Lundu melalui program tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan sorotan program sumbangan ikhlas Masak Sarawak di Astana Negeri pada Khamis. #Memang Fakta, Salam UKAS.